Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Ustazah akan bersiaran kepada calon-calon STAM untuk memberikan info-info penting tentang ujian lisan STAM yang akan diadakan tak berapa lama lagi, beberapa hari lagi. Jadi siaran ini adalah untuk memberi info kepada calon-calon STAM semua supaya kamu semua mendapat gambaran yang sebenar tentang apakah kejadian yang akan kamu tempuhi semasa ujian lisan tersebut. InsyaAllah Ustazah mengharapkan semoga siaran ini akan memberikan kamu rasa ketenangan, kurangnya rasa gemuruh, gementar menghadapi peperiksaan imtihan syafawi pada hari berkenaan. Ya. Jadi insya-Allah Ustazah doakan mudah-mudahan siaran ini boleh membantu kamu, memberikan kepada kamu gambaran yang sebenarnya tentang apakah yang kamu akan hadapi dalam ujian lisan berkenaan insya-Allah. Al-Imtihan Syafawi Syahada Diniyah Al-Aliyah Al-Malayziyah, ini adalah peperiksaan yang sangat penting untuk kita semua calon-calon STAM. Kerana STAM sejauh tingkat agama Malaysia adalah dua bahagian, iaitu Al-Imtihan Syafawi wal Imtihan Tahriri. Maka kita kena bersedia untuk menghadapi kedua-duanya. InsyaAllah dengan hati yang tenang, dengan penuh persediaan, InsyaAllah kita akan mendapat mumtaz. Baik, Al-Imtihan Syafawi ini, ujian lisan ini hanya berlangsung selama 30 minit sahaja. Apabila kita masuk ke dalam bilik ujian lisan dan berjumpa dengan dua pemeriksa ujian lisan berkenaan, tempoh masa yang kita hadapi adalah selama 30 minit sahaja. Taklah lama sangat, sekejap sangat. Dan kita akan diuji 3 subjek, 3 mata pelajaran STAM yang mana kita dah tahu dah, iaitu Hifzul Quran wa Tajwid 10 minit, Al-Hadis 10 minit, Al-Mutala'ah 10 minit, 30 minit sahaja. Ya, tapi 30 minit tu lah yang kita rasa cuak, rasa gementar, rasa gemuruh, rasa takut kan. Jadi insya-Allah siaran ini akan memberikan pengetahuan info sebenar tentang apakah yang akan berlaku selama 30 minit itu. Baik. Untuk Hifzul Quran dan Tajwid, kita dah tahu ada 4 surah yang wajib kita hafaz, iaitu Suratul Rum, Suratul Luqman, Suratul Sajdah dan Suratul Fatir. Jadi semua surah ni kita kena hafaz, ingat. Ya, jangan skip, jangan tinggal walaupun satu surah. Sebab keempat-empat surah ni akan ditanya dalam Imtihan Syafawi. Kita tak tahu ayat keratan ayat yang mana yang akan ditanya. Adakah ayat yang depan, ayat yang tengah ataupun ayat yang akhir. Ya. Baik, Hifzul Quran wa Tajwid ini tempohnya 10 minit, ada 4 soalan yang diambil daripada keempat-empat surah. Markahnya Al-Hifzu, hafazan sahaja 60 markah, 60 darajah. At-Tajwid pula 40 darajah. Ya, akan dibagi dua, semuanya 100 markah. Jadi bukan hafaz semata-mata bacaan kita tu, dia punya fasahah, tajwid cukup sempurna, maka akan mendapat markah 40 markah. Jadi kena jaga juga tajwid semasa kita menghafaz. Kadang-kadang kita boleh ingat dah, tapi makhraj huruf tu tak sebut betul-betul, maka itu ada kekurangan lah di situ ya. Jadi pemeriksa akan menilai lah bacaan kita. Jadi saya berharap sangat supaya kita semua menghafaz Al-Quran beserta dengan tajwidnya sekali. Jangan tinggal tajwid. Baik. Al-Imtihan Syafawi ini arahan daripada pemeriksa ya, sebaik saja kita melangkah masuk ke bilik ujian lisan. Okey, apa pemeriksa akan kata kepada kita? Apa kata-kata yang menyambut kita mula-mula sekali? Okay. Pemeriksa akan berkata kepada kita, ijlis. Ya, jangan terkejut pula. Mesti dia kata, ijlis. Ada yang terkejut. Ijlis tu dah terkejut dah.
Tak, jangan terkejut. Jangan terkejut. Dia kata ijlis, duduk. Kita pun duduk dengan tenang. Lepas tu dia akan kata هات البطاقة الشخصية. هات البطاقة الشخصية. Berikan apa dia al-bitaqah asy-syakhsiyah tu? Kad pengenalan, ya. Mesti kena tahu kad pengenalan tu. Pemeriksa akan minta mesti bawa kad pengenalan pada hari ujian lisan. Itu benda paling penting. Barangan paling penting dalam ujian lisan ialah al-bitaqah asy-syakhsiyah, kad pengenalan. Jadi dia akan minta ijlis, kita pun duduk. Kemudian hatil bitaqah asy-syakhsiyah. Berikan kepada saya kad pengenalan. Kita bagi pada dia sebab dia akan match kad pengenalan kita dengan data senarai nama dia. Baik. Kemudian setelah dia lihat kita duduk dengan tenang, relax, pemeriksa akan berkata kepada kita, Iqra al-Fatihah. Tafadhal. Iqra al-Fatihah. Bacalah al-Fatihah. Jadi kita pun bacalah al-Fatihah tu dengan tenang, dengan suara yang jelas. Ya, pemeriksa dia nak dengar kita baca al-Fatihah tu dengan suara yang jelas. Kalau tak jelas, dia akan minta kita baca sekali lagi. Sebab al-Fatihah ni lah yang akan menentukan nanti bacaan Al-Quran kita, dia boleh dengar atau tidak. Kalau kita baca slow sangat, nanti bila kita baca hafazan Al-Quran tu, dia tak boleh dengar. Jadi dia nak dengar suara kita. Macam mana nak dengar suara kita? Mestilah dia suruh kita baca Al-Fatihah dulu. Dan semestinya lah Al-Fatihah ni akan memberikan ketenangan kepada kita. Ya. Baik. Kemudian masuk kepada soalan, ya. Pemeriksa akan berkata, Tayyib, al-an hifzul Quran wa tajwid. Al-an hifzul Quran wa tajwid. As-su'alul awwal. Dia akan kata gitu. أتمم هذه الآية بالآيات التي بعدها. قال الله تعالى في سورة اللقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. Kita akan berhenti di situ dan kita kena sempurnakan bacaan tu. Sambung, ya. Kita pun terus sambung selepas dia tu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ مَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Pemeriksa akan kata Sadaqallahul Azim sampai kepada ayat yang akhir yang dia yang habis dalam sukatan yang dia nak, dalam skema yang dia nak. Dia akan kata, dia akan potong bacaan kita dengan Sadaqallahul Azim. Jadi kita pun alhamdulillah selesai satu soalan. Kemudian dia akan bagi tahu pula wal-an as-su'al tsani. As-su'al tsani. Dia akan kata gitu supaya kita faham. Sekarang soalan yang kedua. Sil هذه الآية بالآيات التي بعدها. قال الله تعالى في سورة السجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. So kita kena sambung ayat tu. Sambung maksudnya kita ambil al-ladhi pun tak apa, kita tak ambil al-lazi pun tak apa, kita ambil selepas min tu summa ja'ala. Jadi kita sambung bacaan dia tu dengan summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Dan pemeriksa akan kata Sadaqallahul Azim. Selesai. Alhamdulillah, selesai 2 soalan. Okey, seterusnya. Okey, itu adalah soalan Al-Quran. Jadi macam itulah cara pemeriksa akan tanya kepada kita. Kemudian kita masuk kepada Al-Hadis. Al-Hadis ni okey, maaf, Al-Quran tadi saya bagi contoh 2 ya. Sebenarnya 4 soalan untuk surah Rum, surah Fatir kan. Jadi untuk ringkaskan video ni. Jadi keratan daripada surah Al-Fatir, surah surah Rum pun adalah dalam soalan tu. Dia mesti ada 4 soalan. Okey, kemudian kita masuk kepada bab Al-Hadis 10 minit yang kedua. Okey, kita ada 12 hadis hafazan yang akan ditanya 3 soalan. 3 hadis ya, dalam masa 10 minit. Kita hafaz hadis tu, ingat dari awal sehingga akhir 60 markah. Kemudian fasahah bacaan kita tu, lidah kita, makhraj huruf kita baca tu dengan betul 40 markah ya, banyak. Jadi jagalah bacaan kita tu biar kita sebut hadis tu dengan sebutan yang betul ya. Sebab hadis tu juga adalah wahyu kan. Hadis tu juga adalah wahyu. Sebab dia adalah kalam Rasulullah ya, kata-kata Rasulullah. Jadi tak bolehlah kita hafaz hadis semai hafaz tentang promo saja. Mesti kita kena jaga juga makhraj-makhraj dia. Walaupun tiada tajwid lah pada hadis ni, tapi makhraj, sebutan, fasahah tu kena jaga supaya tak lari makna dia. Jadi itulah yang akan dilihat oleh pemeriksa. Baik, untuk soalan hadis, pemeriksa akan tanya Al-Hadis, Al-An, Al-Hadis, As-Su'alul Awal. Dia mesti akan kata gitu. Isma' jayidan, summa a'id maratan thaniyah, wa akmil haditha ila akhir. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama yawman. Dia akan berhenti di situ, jadi kita sambung hadis tu sehingga akhir. Ya, apa sambungannya? Man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. 70 kharifa. Baik, ini hadisnya. Jadi kita baca hadis straight sampai habis. Adakah kita kena baca sanad dia? Okey, sanad dia, sanad an Abi Sa'id an Abi Hurairah tu, sanad kita boleh baca, tapi kalau tak baca pun tidak menjadi kesalahan sebab markah diberi kepada matan hadis itu. Tapi kalau kita mampu, seelok-eloknya bacalah sanad hadis ini sebab sanad hadis pun penting juga kan. Okey, tapi markah diberi untuk matan hadis yang dihafaz. Kemudian pemeriksa akan berkata, wasu'alu thani, isma' jayidan, summa a'id maratan thaniyah, wa akmil haditha ila akhirih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Dia akan berhenti di situ dan kita sambunglah hadis itu. Macam mana hadis tu? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Okay, jadi selesai soalan yang kedua. Soalan as-su'al as-salis. Pemeriksa akan berkata pula as-su'al as-salis. Wal-an as-su'al as-salis. Ataupun dia akan kata wal-an as-su'al al-akhir. Ya, soalan yang terakhir. Isma' jayidan thumma a'id maratan thaniyah wa akmil haditha ila akhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfus.
Dia akan berhenti dan kita sambunglah hadis itu. As-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu fammi as-sha'im atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Okey, alhamdulillah kita sudah mengingati ketiga-tiga soalan bahagian hadis. Okey, cuba kita tengok di sini. Hadis yang pertama, hadis yang ringkas, hadis yang pendek. Soalan yang kedua, hadis yang sedikit panjang, sederhana. Hadis yang ketiga, hadis yang panjang. Jadi dalam 12 hadis hafasan kita itu, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sederhana. Maka ketiga-tiga jenis ni akan ditanya, akan dipilih sebagai nombor soalan. Supaya markah akan diberi, markah yang diberi itu sebanyak 100 kan. 100, jadi 30, 30, 40. Nampak tak? Okey. Saya harap anda semua faham persoalan ini dengan hadis. Kita masuk pada mutalaah. Dia mutalaah ni 10 minit juga, tapi barangnya banyak sikit. Banyak benda. Ada 3 perkara besar yang akan ditanya dalam al-mutalaah ini. 1, bacaan. 2, pemahaman daripada apa yang kita baca. Dan kemudian perbualan. Okey, bacaan sahaja akan memberikan kita 55 markah. Pemahaman iaitu soalan kefahaman daripada apa yang kita baca tu sebanyak 3 soalan, 5 markah satu soalan, maka 15 markah. Kemudian uslub lughawi. Uslub lughawi ni 10 markah, ada 5 soalan di situ, satu soalan 2 markah. Kemudian bahagian perbualan, dia akan bertanya kepada kita perbualan syakhsiah kita. Biasa tanya diri kita tu 5 markah. Kemudian perbincangan ada maudhu'nya, 15 markah. Baik, kita tengok perinciannya. Okey, ini mengenai dengan bacaan. Bacaan 55 markah ni, dia akan bagi kita satu teks yang tidak ada baris. Ya, jadi kita bacalah. Cara kita baca tu jangan terlampau lambat. Macam nak putus senyap. Maksud kita baca tak boleh. Kita kena baca lancar tu, maksud dia slow and steady, ya. Bukan bacaan yang laju sehingga macam kereta api. Pemeriksa tak sempat nak tangkap apa yang kita baca. Tak boleh. Kena baca biasa saja, ya, sederhana, dengan suara yang jelas. Okay. Kalau kita tak tahu baris tu baca macam mana pun, kita hantam saja, ya. Kita belasah saja. Asalkan kita bacaan kita tu terbaca dengan penuh yakin walaupun ianya salah. Baca saja. Ya, bacalah. Jangan sampai laju sangat dan janganlah slow sangat hingga tertidur pemeriksa tu, nak tunggu sepatah-sepatah daripada lidah kita. Jadi harap berlatihlah daripada sekarang buku teks mutalaah kita tu. Itulah teks mutalaah yang akan dihulurkan kepada kita untuk kita baca. Okey. Jadi bacaan kita tu 55 markah. Sebutan makhraj huruf semua tu 55 markah. Kemudian soalan pemahaman yang 25 markah tu, dia terbahagi kepada soalan kefahaman. Soalan kefahaman maksudnya al-fahmu wal isti'ab linnas, ya. Kefahaman teks yang kita baca tadi tu, 3 soalan di situ, satu soalan 5 markah. Kemudian 10 markah lagi yang jadi 25 markah tu ialah uslub lughawi. Ada 5 soalan uslub lughawi situ, setiap satu soalan ada 2 markah. Baik, uslub lughawi 10 markah ni, apakah dia soalan? 5 soalan tu. Okey, 5 soalan tu, 2 soalan yang pertama dia akan tanya madza taqul. Apa yang akan kamu kata kalau gitu-gitu, kalau gini-gini, ya. Kemudian satu soalan dia akan tanya madza taf'al. Apakah yang akan kamu lakukan kalau begitu, kalau begini. Ya, satu soalan saja. Kemudian soalan yang keempat ialah istikhdamu kalimah fi jumlah.
Ya, istikhdamu kalimah fi jumlah, maksudnya dia akan bagi satu perkataan, kita kena buat ayat daripada perkataan itu. Nanti saya akan bagi contoh soalan. Dan soalan yang kelima ialah soalan al-muradif. Dia bagi satu kalimah, dia nak makna kalimah tu. Dia nak apakah maksud yang seerti dengan kalimah tu. Jadi cukup 5 soalan, setiap satu soalan 2 markah, jadi 10 markah. Baik, kita pergi perincian al-asalib al-lughawiyah itu, uslub lughawi itu. Dua soalan pertama, maza taqul. Maza taqul ni apa yang akan kamu kata kalau dia akan bagi suasana dia akan bagi mawakif tu. Okey, contohnya kotak yang pertama ni soalannya, maza taqul li muallimika idza aradta al-dhahaba ila al-maktabah. ماذا تقول لمعلمك إذا أردت الذهاب إلى المكتبة. Okey, pemeriksa akan tanya begitu. ماذا تقول, apa yang akan kamu kata, limuallimika, kepada guru kamu, إذا أردت, jika kamu hendak, الذهاب, pergi, إلى المكتبة, ke library. Okey, apa yang kita kata, ماذا تقول, apa yang kamu akan kata. Jadi kita jawablah, اسمح لي يا أستاذ أريد الذهاب إلى المكتبة. Kalau jawapan macam ni memang 2 markah. Ini jawapan yang sempurna. اسمح لي يا أستاذ. Ya. Kalau dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa muid kak, اسمح لي itu maksud excuse me teacher, excuse me sir, gitu. اسمح لي يا أستاذ. Kita cakap dulu, اسمح لي يا أستاذ أريد الذهاب إلى المكتبة. Okey, kalau tak dapat macam tu, kita boleh kata afwan ya ustaz, uridu an adhaba ilal maktabah. Okey, maaf tu nun tu mim ya, tersilap eja. Afwan ya ustaz, uridu an adhaba ilal maktabah. Ataupun ringkasnya kita boleh kata uridu dhihab ilal maktabah. Gitu. Ya, maksudnya kita menjawab dah soalan tu. Jadi jawapan yang atas tu dia akan bagi 2 markah. Jawapan yang bawah tu 2 markah juga. Jawapan yang paling akhir tu uridu dhihab ila maktabah, mungkin 1 markah di situ. Jadi kita berdoalah supaya pemeriksa ni dia pemurah kan, maafkan kita sebab kadang sebab kita gemuruh, kita macam cuak gitu, jadi kita menjawab pun dalam ketakutan kita menjawab tak apa-apa. Jadi kita harapkan pemeriksa memberikan pertimbangan yang wajar lah untuk bagi markah kita, tapi kita cubalah menjawab jawapan yang terbaik. Okey, contoh soalan yang kedua. Sebab dia bagi 2 soalan di sini ni. Okey, ماذا تقول لأصدقائك إذا سمعت الآذان أثناء اللعب. Okey, ماذا تقول لأصدقائك إذا سمعت الآذان أثناء اللعب. Apakah yang akan kamu kata liasdiqaika, kepada kawan kamu, idza sami'ta, jika kamu mendengar al-adhan, azan, asna al-la'b, ketika bermain, ketika tengah-tengah permainan tu. Okey, jadi masa takul, apa yang kamu kata? Okey, kita menjawab ya asdiqai, maaf fa tu qaf ya. Ya asdiqai, sebab li asdiqaika kan, soalan atas tu li asdiqaika, kepada kawan kamu, maka kita beritahulah ya asdiqai. Wahai sahabat-sahabat, la tal'ab hatta yantahi al-azan. La tal'ab hatta yantahi al-azan. Wahai kawan-kawan, jangan main sehingga selesai azan. Ya asdiqai, la tal'ab hatta yantahi al-azan. Ataupun kita bagi tahu qif al-adhan, qif al-adhan, gitu. Ya, itu pun boleh. Al-adhan mamnu' al-la'b 'inda al-adhan. Ni orang azan ni mamnu', dilarang bermain ketika azan. Kita pun boleh kata ya asdiqai la tal'abu asna' al-adhan. La tal'abu asna' al-adhan. Wahai kawan-kawan, jangan main dah tengah azan ni. Macam tu. Jadi itu jawapan-jawapan yang akan mendatangkan markah kepada kita. Ada banyak lagi mawaqif situasi yang akan diberi kepada kita untuk mazhab takul ni. Kalau kita ingat kembali macam kita masuk SPM dulu kan, ada soalan mawaqif kan. Macam hari jadi ayah, kita nak kata apa, apa kita nak kata pada hari jadi ayah kita. Macam tu lah lebih kurang. Dia mengikut soalan SPM juga. Baik. Kemudian al-asalib al-lughawiyah lagi untuk soalan madza taf'al. Ini satu soalan saja.
Madza taf'al ni apa yang akan kamu lakukan. Tadi madza taqul kan? Tadi madza taqul, apa yang kamu kata. Yang madza taf'al ni apa yang akan kamu buat. Okey, contoh soalan ni. Madza taf'al idza aradta ماذا تفعل إذا رأيت الفصل غير نظيف. Okey, ماذا تفعل, apa kamu akan buat إذا رأيت, apabila kamu melihat الفصل, kelas, غير نظيف, tak bersih. Okey, ماذا تفعل, apa kamu buat. Jadi kita beritahu apa yang kita buat. Okey, contohnya أنظف الفصل إذا رأيته غير نظيف. Okey, أنظف الفصل, saya akan bersihkan kelas, إذا رأيته, apabila saya melihatnya غير نظيف, tak bersih. Ataupun kita bertanzif, ataupun tanzifuhu, bersihkannya, إذا رأيت الفصل غير نظيف. Okey, kita jawab tanzif saja pun dah boleh markah dah, ya. Kemudian kita beritahulah wada'ul qamamah fil mazbalah. Kita nak letakkan qamamah, sampah, fil mazbalah, dalam plastik sampah. Ya, itu contoh jawapan ماذا تفعل إذا رأيت الفصل غير نظيف. Jadi insya-Allah kita doakan kita dapat soalan-soalan yang kita boleh jawab, insya-Allah. Okey, satu contoh lagi al-asalib al-lughawiyah untuk ماذا تفعل ini. Contohnya ماذا تفعل إذا دخل المعلم الفصل ويسلمك السلام. ماذا تفعل إذا دخل المعلم الفصل ويسلمك السلام. Masa taf'al, apakah yang akan kamu buat idza dakhala al-mu'allim, apabila guru masuk al-fasla, ke kelas, wa yusallimuka, dan dia beri salam kepada kamu. Apa kita akan buat. Okey, jadi kita beritahu kepada mereka, aqumu, saya akan bangun. Aqumu ihtiraman lahu, menghormati dia, untuk menghormati dia. Wa aruddu salamahu bil khairi, dan saya jawab salam dia dengan baik. Idza dakhala al-mu'allim al-fasla, jika guru masuk ke kelas. Itu soalannya, iaitu jawapan yang menghasilkan 2 markah. Aqumu ihtiraman lahu wa aruddu salamahu bil khair idza dakhala al-mu'allim al-fasl. Ataupun kita jawab aqumu wa aruddu salam, ya, aqumu wa aruddu salam gitu. Aqulu assalamu alaikum, saya akan kata assalamu alaikum, gitu. Kita jawab kepada pemeriksa. Ataupun kita jawab kepada pemeriksa, aqumu idza dakhala al-mu'allim al-fasla, saya berdirilah bila guru masuk ke kelas. Aqumu, ya, apa yang kita buat, ya, aqumu, saya akan berdiri. Okey. Jadi itu contoh jawapan untuk madza taf'al. Baik, al-asalib al-lughawiyah yang terakhir dari 5 kan. Yang kelima tu ialah istighdamul kalimah. Ada satu soalan saja ditanya. Ini soalan yang keempat ni. Soalan yang keempat. 2 soalan madza taqul, 1 soalan madza taf'al. Soalan yang keempat ialah al-asalib al-lughawiyah untuk istighdamul kalimah. Ia akan bagi kita satu perkataan dan disuruh kita buat ayat. Okey, soalan dia, istakhdim kalimah khalaqa fi jumlatin min 'indik. Okey, istakhdim, gunakan kalimah khalaqa ini fi jumlatin, dalam ayat, min 'indik, kamu sendiri. Jadi kita pun buat ayat lah, khalaqa. Contohnya khalaqallahu samawati wal ard. Okey, Allah menciptakan langit dan bumi. Khalaqallahu samawati wal ard. Ataupun kita bagi ayat khalaqallahu al-alam. Cukup dah, Allah menciptakan alam. Khalaqallahu al-alam. Ataupun khalaqallahu al-insan, Allah menciptakan manusia. Itu jawapan untuk perkataan khalaqa dalam ayat. Okey, kemudian kalaulah dia bagi kalimah anfaqa. Okey, contoh soalannya, istakhdim kalimah anfaqa fi jumlatin min 'indik. Gunakan perkataan anfaqa dalam jumlah, dalam ayat kamu sendiri. Okey, contoh jawapannya, anfaqal aghniya'u amwalahum fi sabilillah. Anfaqa maksudnya membelanjakan, ya, membelanjakan al-aghniya, orang kaya, amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Anfaqat tajiru amwalahum lil fuqara. Okey, at-tajir, peniaga membelanjakan hartanya lil fuqara, kepada orang-orang fakir. Lagi ayat
Contoh ayat anfaqa lagi. Anfaqal aba'u amwalahum, tertinggal waw, sedangkan maaf alif mim waw, ya tertinggal situ. Anfaqal aba'u amwalahum li nafaqatil usra. Jadi anfaqal aba, para bapa, ya, al aba'u bapa-bapa, para ayah, anfaqa membelanjakan amwalahum harta mereka li nafaqatil usra, ya, untuk nafkah keluarga. Jadi itulah contoh-contoh jawapan istikhdamu kalimah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-asalib lughawiyah juga dia akan minta muradif dari kita. Okey, contoh soalan, mal lafzul muradif li kalimati muhimmah. Apakah lafaz seerti, al-muradif ni seerti li kalimati muhimmah? Okey, jadi kita terus jawab afdal, daruriyah, nafi'ah. Begitu. Ya, maksud muhim tu. Maksud muhimmah. Okey, soalan lain lagi, contohnya mal lafzul muradif li kalimatil manzil. Al-manzil. Okey, apa maksud al-manzil? Al-manzil ni rumah kan. Okay, rumah kita boleh tahu al-bait, ad-dar. InsyaAllah lah kita akan dapat soalan-soalan yang tak lebih sangat, insyaAllah kita boleh jawab. Okey, kemudian yang terakhir sekali ialah mengenai perbualan, ya, perbualan. Perbualan ni ada dua. Satu, pengenalan diri tu 5 markah. Ditanyalah mas muka, madha riwayatuk, ya. Ataupun apa soalan lagi berkenaan kepada kita. Aina taskun, dia tanya. Kemudian soalan perbincangan am, dia akan bagi satu tajuk, so kita ulas. Soal tajuk ulasan perbincangan pada tajuk ini akan memberi kepada kita 15 markah. Jadi untuk perbualan ni 20 markah. Baik bentuk perincian, okay, pengenalan diri, ya, dan perbualan am yang 5 markah dan 15 markah ni. Okey, saya bagi satu set contoh soalan dulu. Okey, as-su'alu li ta'aruf. Untuk soalan ta'aruf, contohnya mas muka. Pemeriksa akan tanya mas muka. Jangan rusing lah, pemeriksa baik sangat, dia senyum je pada kita, jangan takut lah. Okey, mas muka, dia akan tanya, mas muka, mas muka, kita jawab ismi, ismi Nur Hayati, ataupun ismi Muhammad Irfan. Beritahu dengan jelas, ya. Kemudian ma hiwayatuk, ma hiwayatuk, apakah hobi kamu? Kita katalah hobi kita apa? Hobi kita qiraah, gitu, biasa. Mata tumarisu hiwayatak. Bilakah kamu melakukan hobi kamu ni? Mata. Jadi mata kita beritahu lah, fil masak ke, fi nihayatil usbu', di hujung minggu, ya. Mungkin pemeriksa akan tanya lagi, ma'aman taqdi hiwayatak, ya, ma'aman taqdi hiwayatak, bersama siapa kamu melakukan hobi kamu itu? Ma'al asdiqa, ma'al zumala, ya, ma'a akhi, ma'a ukhti, ya, bersama kakak saya, adik saya, kawan saya, gitu. Kemudian dia akan bagi kepada kita as-su'al al-munaqashatul 'ammah, takallam 'an dawr asy-syabab fi bina'il ummah. Contohnya, okey, beritahu saya tentang peranan remaja, peranan anak muda fi bina'il ummah, dalam membina masyarakat, membina ummah. Apa dia? Jadi kita beritahulah pendapat kita, pandangan kita. Jadi dia sebenarnya pemeriksa nak tahu kita boleh cakap Arab ke tak, ya. Okey, contoh soalan lain lagi, satu set soalan ta'aruf ni kan. Mas muka, dia tanya mas muka, baik mas muka. Jawab dia nama kita, Muhammad Yusuf ke apa. Mada tuhibbu an taqra? Apakah yang kamu suka baca? Mada tuhibbu an taqra? Kita bagi tahu lah baca apa. Bacalah, ya. Baca Quran, beritahu lah. Ataupun kita suka baca buku ni apa, tarikh, kitab tarikh, ya, buku sejarah. Okey, dia kata lagi, mata taqra'ul kitab al-madrasi? Bila kamu baca buku-buku sekolah? Jadi bila kita baca buku sekolah? Fil masa, fil lail, ataupun fil fasli fis sabah, gitu. Okey, aina tajid madatul qira'ah al-idhafiyah? Aina tajid madatul qira'ah al-idhafiyah? Di mana kamu dapat
Maddah, bahan-bahan, al-qira'ah al-idhafiyah, bacaan sampingan. Di mana? Aina tajib? Mungkin kita jawab fil hatif, di telefon, ataupun kita boleh jawab fil maktabah, di perpustakaan. طيب السؤال المناقشة العامة تكلم عن ضرورية الإخلاص والأمانة في حياة المسلم. Beritahu pendapat kamu tentang daruriyah, pentingnya al-ikhlas, amanah fi hayatil muslim. Baik, untuk kita tengok contoh jawapannya. Jawapan saya, daur syabab fi bina'il ummah, kita boleh kata la bimusyarakatihim bil a'mal at-tatawu'iyyah al-mukhtalifah qadirah ala bina'i syakhsiyatihim wa taqwiyatiha. Okey, bimusyarakatihim, dengan penyertaan mereka, bil a'mal at-tatawu'iyyah, kerja-kerja sukarelawan al-mukhtalifah, yang berbagai, qadirah, mampu, ala bina'i syakhsiyatihim, membina jati diri mereka, wa taqwiyatiha, dan memperkuatkannya. Lagi wa ta'zizu ruhil muwatinah ladaihim. Ta'ziz ni macam memperkasakan, memperkuatkan semangat muwatinah, patriotisme, semangat suka kasihkan muwatin, kasihkan negara, ladaihim. Wa yusahimuna fi musa'adatil akharin, mereka menyumbangkan untuk membantu orang lain. Ini daur syabab juga. Dan daur syabab lain ialah wa yuqaddimuna li mujtama'atihim taqatihim al-ijabiyah wa quwwatihim fi majallatis sahihah. Wa yuqaddimun, maksudnya mereka memberikan, menghulurkan, li mujtama'atihim, untuk masyarakat mereka, taqatihim, tenaga mereka, al-ijabiyah, yang positif. Wa quwwatahum, dan kekuatan mereka, fi majallatis sahihah, dalam bidang-bidang yang baiklah. Kemudian bagi soalan yang dia selalu minta kita cerita tentang ikhlas, daruriyatul ikhlas wal amanah fi hayatil muslim. Kalau dapat tajuk ni, tajuk ikhlas ni, apa yang kita boleh bagi tahu pendapat kita? Kita bagi tahu lah hadhil kalimah muta'alliqah bil iradati wal qasdi wan niyyah. Kita beritahu ini adalah perkataan, al-ikhlas adalah perkataan muta'alliqah, yang berkaitan bil iradah, dengan kehendak, wal qasd, dan al-qasdu itu maksud dalam hati kita, wan niyyah, al-qasdu matlamat, niyyah objektif, dan an-niyyah itu adalah ikhlas. Ikhlas ini berkait dengan benda tu. Kemudian al-ikhlas tu maksudnya ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala. Ifradul haqqi itu kita macam mengesakan hak Allah Ta'ala, maknanya kerana Allah sahaja, bil qasdi wa ta'ah, dengan niat, bil qasdi, dengan niat dan taat kita, ibadat kita. La yaqbalullah min al-amali illa ma akhlasa fihi al-amilu lillahi wahdi la syarika. La yaqbalullah, Allah tak terima, min al-amal, daripada perbuatan, kerja-kerja, illa ma akhlasa fihi al-amil, kecuali apa yang amil itu akhlasa, sangat ikhlas, lillahi wahdi, kepada Allah sahaja, la syarika, tiada sekutu. Okey, itu contoh jawapan kita untuk tajuk perbualan. Okey, misalnya ditanya lagi kepada kita, masmuka, aina qaryatuk? Okey, kita jawablah, ismi Muhammad Ali, aina qaryatuk? Qaryati qaryah Sungai Buloh. Kaifa tasilu ila qaryatik? Bagaimana kamu boleh sampai ke kampung kamu? So kita beritahulah dengan apa? Bil darajah, bil utubis, bisayarah. Lima tuhibbul hayah fil qaryah? Kenapa kamu suka kehidupan di kampung? Kita katalah, uhibbu al-hayah fil qaryah lianna fil qaryah al-hana wal hudu, ada ketenangan, wal itmi'nan, gitu, al-istiqrar, ada keamanan di kampung. Okey, soalan munaqashah, untuk soalan perbincangan. Takallam an ansyitatil qira'ah fi madrasatik. Ceritakan tentang aktiviti-aktiviti membaca di sekolah kamu. Jadi, Ustazah dah sediakan jawapan di sini. Okey, al-ansyitah. Ansyitatul qira'ah fi madrasatik, aktiviti membaca di sekolah kamu.
Fi kulli sabah naqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kan di sekolah kita ni baca Quran. Fi kulli sabah, pada setiap pagi naqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kami membaca apa yang mudah daripada Al-Quran. Ataupun naqra'ul kutub ad-dirasiyah isti'adadan lid-dirasah. Naqra'ul kutub ad-dirasiyah, kami membaca buku-buku pelajaran isti'adadan lid-dirasah sebagai persediaan untuk pelajaran. Ataupun nasta'irul kutub lith-tharwatil 'ammah minal maktabah. Nasta'iru, kami meminjam, kita pinjam al-kutub, buku-buku lith-tharwatil 'ammah untuk pengetahuan am minal maktabah, dari perpustakaan. Ataupun kita beritahu nashtaril kutub fi ma'ridil kutub fil madrasah. Kami membeli buku-buku daripada pameran buku di sekolah. Okey. Kemudian jika kita ditanya soal ta'aruf yang sebelah kiri, masmuka, ismi Muhammad Radhi. Tayyib, mal fawakih al-khadra wal khadrawat al-mahalliyah tufaddiluha. Apakah buah-buahan wal khadrawat, sayur-sayuran al-mahalliyah tufaddiluha yang kamu suka? Kita bagi tahu lah al-fawakih, durian, al-khadrawat, al-khadrawat jazar, itu carrot. Ataupun kita bagi tahu tomatin, ya, tomato. Kita bagi tahu suka apa? Kita suka khiyar, timun. Gitu. Kita bagi tahu apa khadrawat yang kita suka. Al-fawakih, langsat, duku, bitir, demikian. Aina tashtari fawakih wal khadrawat. Di mana kamu beli buah-buahan dan sayur-sayuran tu? Kita boleh beritahu fi dukan, fi suq, ya, fi suq, di pasar. Dukan tu di kedai. Fi baqalah, di kedai. Limadha al-fawakih wal khadrawat daruriyah lil jismi? Kenapa buah-buahan dan sayur-sayuran tu dia daruriyah, maksudnya dia muhimmah lah. Dia muhimmah lil jismi, dia penting untuk badan kita. Kenapa? Kita boleh tahu kenapa. Al-fawakih wal khadrawat daruriyah lil jismi libti'adi 'anil amrad, untuk menjauhkan daripada penyakit. Okey, soal yang munaqashatil 'ammah, untuk soalan perbincangan am. Takallam 'an ahammiyatil wasatiyah fi takwin syakhsiyatin mithaliyah. Beritahu tentang pentingnya wasatiyah, sederhana, fi takwin syakhsiyatin mithaliyah, dalam membentuk diri yang cemerlang. Okey, jawapan yang dicadangkan. Okey, ahamiyatul wasatiyah fi takwin syakhsiyatin misaliyah. Jawapannya al-wasatiyah. Kita beritahulah maksud al-wasatiyah bermakna, ataupun al-wasatiyah ia al-i'tidal, sederhana, pertengahan, fi kulli umuril hayah, dalam semua perkara kehidupan kita. Ataupun kita bagi tahu al-wasatiyah at-tawazun fil hayah, seimbang dalam hidup. Kama dzukira fil Quran, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah, fima ataka Allah, apa yang Allah berikan kepada kamu, ad-daral akhirah, untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka, dan jangan kamu lupa nasibaka, bahagian kamu, minat dunia, daripada dunia ni. Maknanya seimbanglah, yang akhirat, yang dunia kita seimbang. Yang ataupun tegas ni la ifrat wala tafrid. Ya, la ifrat wala tafrid. Kita tak terlalu kedekut, tak terlalu boros. Ya. Tiada keterlaluan lah. La ifrat wala tafrid maksudnya bukan keterlaluan. Ya. Dan itu adalah ulasan tentang al-wasatiyah. Okey. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir siaran. Ustazah harap inilah dia gambaran sebenar tentang apa yang berlaku dalam masa 30 minit ujian lisan. Dan Ustazah mendoakan mudah-mudahan antum semua berjaya menjawab soalan ujian lisan ini dengan baik, dengan mumtaz, insya-Allah. Dan Ustazah doakan mudah-mudahan semuanya selamat
Dan pesanan terakhir Ustazah, banyakkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad untuk mendapatkan ketenangan. Ataupun Ustazah juga selalu amalkan baca surah Al-Insyirah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sehinggalah akhir. InsyaAllah kita akan rasa tenang, hilang sakit dada kita ni, hilang sesak di dada kita akan rasa tenang. Dan bila begitu, barulah kita akan dapat menjawab soalan dengan sebaik mungkin. Begitulah sahaja apa yang dapat Ustazah kongsikan bersama dengan antum semua. Bitaufiq wa najah insyaAllah. Allahumma ja'alna min najihin wal faizin fi din, fi dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.